Kalau kita baca tahun lepas, kita tak belajar lagi benda-benda hok dipanggil kofiah, rawi-rawi itu tak ada lagi. Jadi ni baru ada. Jadi kita faham lah lebih kurangnya. Irsad tu apa dia. Jadi irsad dalam Thariqul Wusul dia sebut kata tashim, maknanya anak panah. Isyarat lah, isyarat. Isyarat daripada sebelum kepada selepasnya. Isyarat daripada qafiyah sesuatu baik kepada qafiyah baik seterusnya. Gitu. Maknanya di hujung-hujung dia dibuat sama supaya jadi nampak comel lah dan menarik. Jadi tidaklah kata mula-mulanya nampak lagu lain, lepas tu ujungnya lagu lain. Jadi nampak ada garis lah, nampak ada tanda. Istilahnya huwa ayyaj'ala ataupun ayyuj'ala boleh juga. Ayyuj'ala qabla al-ajuz akhir min al-fikrah fin nasri ataupun qabla al-ajuz min al-bai' ma yadullu ala al-ajuz, perkataan yang menunjukkan kepada hujung ajuz rawi dia tu. Iza urifa rawi, apabila diketahui rawi dia tu. Rawi. Jadi seolah-olahnya yang sebelum ajuz, sebelum akhirnya itu menunjukkan kepada yang selepas daripadanya. Benda gapakah ia akan mari. Jadi irsad ini zinatun lil kalam, mencantikkan ayat. Serupa dengan kain-kain yang kita pakai itulah, dia ada pattern-pattern dia tu. Jadi nampak comel. Tidaklah kata topok-topok kosi-kosi tak tahu apa dia ada. Dia ada apa dia ni? Pattern garis-garis dia. Jadi nampak comel. Okey. Itu dalam Thariqul Wusul. Dalam ni pula dia tanya, apakah itu maksud irsad? Apakah maksud irsad? Dia mengata irsad dari segi bahasanya ialah intizar. Intizar maknanya tunggulah. Tunggu. Tarakub boleh juga. Lepas pada dia. Dan juga selaginya a'dad. Tarakub tu maknanya penantian. Penantian. Mana saat ni? Ni tunggu. Ni penantian. A'dad lebih kurang itulah maknanya nombor. Istilahnya maknanya ayyuzkara qabla tamamil kalam, disebutkan sebelum akhirnya ayat, sebelum habislah, sebelum selesainya ayat itu disebutkan bentar. Okay. Disebutkan sebelum sudah ayat, habis ayat. Sebelum habis ayat, ikutlah ayat syair ataupun ayat nasar, maknanya ayat puisi ataupun ayat tidak puisi kan boleh berlaku. Ma yadullu alaihi, apa yang menunjukkan kepadanya. Nya tu apa dia? Kalam saat itulah ataupun tamamil kalam. Iza urifa rawi, apabila diketahui rawi itu. Maknanya yu'rafu akhirul kalam min ma'rifati awwalihi bi tariqatin afwiyah. Diketahui akhir ayat dengan diketahui awalnya menggunakan cara afwiyah. Afwiyah ni dah terjemahkan spontan lah boleh juga. Spontan. Dipanggil juga irsad ini sebagai tashim. Tashim tu
anak panah sebenarnya. Memanah boleh juga. Tapi kita panggil isyarat lah. Isyarat. Ataupun mana? Arrow. Arrow apa ni? Tanda lah, tanda apa kan dia ada. Ada. Contohnya exit. Ni kok ni contohnya. Ada anak panah dia tu irsad lah tu. Tamkin boleh juga. Contohnya wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Jadi yazlimun itu maklumun minas siyak. Kita dapat faham dari konteksnya. Konteksnya nak cerita Allah Ta'ala tidak zalim. Jadi lepas dia tu kita boleh agak lah. Dia akan mari dalam bentuk kezaliman juga. Contoh lain. Kul kunu hijaratan aw hadida. Aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum. Okay. Ni surah Al-Isra. Bentar nak tengok. Surah Al-Isra. Ayat berapa ni? 50. Maknanya, katakanlah wahai Muhammad, jadilah kamu batu ataupun besi. Au khalaqan mimma yakburu fi sudurikum, ataupun makhluk-makhluk lainlah yang kamu terlintas sukar hidupnya. Gitu. Yakburu fi sudurikum, yang terlintas di hati kamu sukar hidupnya. Jadi ayat sebelumnya dua ayat kata jadilah batu ataupun besi itu isyarat kepada kejadian. Hal lepas ni pun berkait dengan kejadian jugalah. Maknanya jadilah makhluk-makhluk berbeda. Gitu. Jadi yang sebelumnya mengisyaratkan kepada yang selepasnya. Kata Al-Bahtari, ahallat dami min ghairi jurmin wa harramat bila sababin yawmal liqa'i kalami falaysa allazi halaltihi bimuhallali walaysa allazi haramtihi biharami. Jadi biharami itu diketahui daripada ayat sebelumnya, daripada konteksnya lah. Diketahui dari konteks syairnya. Wallazi anna wazalika anna man sami'a nisful awal arafal akhir. Maknanya orang yang dengar bait pertama dia akan tahu akhir bait kedua. Gitu. Kemudian dia kata, dia telah menghalalkan darahku tanpa ada luka, tanpa ada jenayah apa-apa, dan dia telah mengharamkan pertemuan kami tanpa ada apa-apa sebab. Gitu. Haramat kalami, dan boleh juga dia telah mengharamkan percakapanku pada hari pertemuan kami tanpa ada apa-apa sebab. Laisal lazi halaltihi bimuhallali. Yang kamu halalkan itu tidaklah halal. Yang kamu haramkan itu tidaklah haram. Gitu. Jadi bila kita tengok bait pertama disebut pasal halal haram, maka kita tahulah bait kedua akan sebut pasal halal haram juga. Gitu. Ataupun bila kita tahu nisful awal, maknanya syatar pertama. Boleh juga. Syatar pertama. Tahu syatar pertama, maknanya tahu syatar kedua. Gitu. Maknanya syai'nya lebih kurang, kamu perempuan lah ni, telah menghalalkan darahku tanpa apa-apa kesalahan yang aku lakukan. Kamu perempuan lagi telah mengharamkan percakapanku pada hari
pertemuan kita tanpa apa-apa sebab. Yang kamu halalkan itu tidaklah menjadi halal. Yang kamu haramkan itu tidaklah menjadi haram. Gitu. Jadi kita faham ni daripada sebelum tu lah. Maknanya cerita dia tu bersambung. Cerita dia tu bersambung. Daripada sebelum tu kita nampak selepas tu. Jadi comel lah. Jadi comel. Tidak kata putus-putus. Mata ada cerita gua ni, mata ada cerita gua ni pula. Lepas tu masuk cerita gua lain pula. Lepas tu balik pada saat ni pula. Tidaklah begitu. Contoh yang lain pula. Dia kata au yadullu alaihi bila hajatin ila ma'rifati rawi. Maknanya konteks menunjukkan kepadanya tanpa ada pengetahuan tentang rawi. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gitu. Bagi setiap umat itu ada ketetapannya. Bila mari ketetapannya, ajalnya, tidak terlewat satu saat pun dan tidak awal. Jadi ayat sebelum tu duk cerita pasal ajal. Lepas tu bila mari ajalnya, mesti dah lah kita sebagaimana kita tahu. Tidak lewat dan tidak awal. Ni tidak berkait dengan rawi ke apa dia pun. Tapi kita faham lah. Lepas tu dia nak cerita pasal apa dia. Ada pun contoh-contoh sebelum ni yang ada berkait dengan rawi sikit-sikit lah. Contohnya. Jadi istilah rawi di sini tidak berapa ketat serupa dengan dalam Qafiyah Arub yang kita belajar tu. Jadi apa sebenarnya masalahnya di sini? Jadi tengoklah dalam ni. Dalam Mukhtasar Ma'ani pula. Dia kat sini. Minhu maknanya antara muhassinat maknawi lagi. Ni makna ni walaupun nampak macam dengan lafzi. Tapi bukan lafzi sebab dia maknawi. Sebab dia berkait dengan makna. Makna konteks sebelumnya duk cerita pasal halal haram. Jadi lepas tu duk cerita pasal halal haram juga. Jadi maknanya bukan perkataan tu. Tapi makna dia. Makna dia. Duk cerita pasal kezaliman. Jadi lepas ni pun cerita pasal kezaliman juga. Jadi berkait dengan makna dia lah. Kau ada nak baca bawah-bawah sebelum ni? Tak apalah. Jadi irsad. Minhu antara muhassinat maknawi ialah irsad. Irsad maknanya nasbur raqib fit tariq. Nasbur raqib fit tariq maknanya menugaskan pegawai di tengah jalan ataupun ada penunjuk jalan. Adakan, wujudkan. Okay. Wujudkan. Okay. Sesetengah orang yusammi ba'duhum, sesetengah orang menamakannya tashim. Dikatakan burdun musaham. Maknanya kain yang berjalur. Kain yang berisyarat. Isyarat ke mana? Jalurnya isyarat kepada selepas dia tu bentuknya lagu tu juga. Okay. Pada khutut mustawiyah lah maknanya garisan lurusnya tu. Garisan lurusnya menjadi tanda kepada kelurusannya itu sehingga hujung kain. Jadi maknanya sebelum wahwa ni matan dia lagi wahwa ayyaj'ala qablal ayyuj'ala qablal ajuz minal fikrati, dijadikan, diadakan sebelum daripada hujung dhammah, kata dhammah jim ajuz, sebelum hujung ayat
Ni ayat nasar lah. Bimanzilatil bait. Kalau selaginya syair nazam tu. Kita baca mati dulu. Au minal baiti ma yadullu alaihi. Iza urifa ar-rawi Atau contoh-contoh ni adalah nahwu qawlihi ta'ala wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan juga nahwu qawlihi iza lam tastati' syai'an fada'hu wajawizu ila ma tastati'un. Okey. Gitu je mata dia. Jadi huraiannya dia kata mana nak start mana ni? Dijadikan sebelum hujung ayat fikrah. Wahya fin nasri bimanzilatil bait fin nazmi. Fikrah tu kalau dalam ayat nasar serupa dengan bait lah. Serupa dengan bait. Satu fikrah maknanya satu bait. Satu fikrah ayat nasar maknanya satu bait ayat nazam. Gitu. Dia samalah. Nilai dia tu sama. Panggil pun sama juga. Cuma tu panggil bait, ni panggil fikrah. Tu ayat nasar, tu ayat nazam. Gitu. Contohnya wa huwa yatba'ul asja'a bi jawahiril lafzihi wa yaqra'ul asma'a bi zawajiri wa'zihi. Gitu. Dia mengetuk pendengaran. Bukan. Satu lepas hati. Dia mencetak saja. Dia yatba'ul asja', mencetak saja dengan mutiara katanya. Okey. Wa yaqra'ul asma'a bi zawajiri wa'zihi. Dia mengetuk pendengaran dengan apa ni? Kekerasan. Dengan zawajiri wa'zihi, dengan kekerasan ancamannya. Okey. Jadi saat ni wa huwa yatba'ul asja' bi jawahiri lafzihi, ni adalah satu fikrah. Dia bukan syair, dia ayat biasa. Jadi ayat biasa daripada satu jumlah kepada satu jumlah lain, dia ada macam pemisah lah. Ni satu fikrah, ni satu fikrah. Supaya dengan ayat syair, dia ada pemisah. Ni satu bait, ni satu bait. Ni syatur awal, ni syatur sani. Ni ajas, ni sodar. Fikrah ini pada asalnya ataupun pada bahasanya lah, pada bahasanya ialah apa ni? Halyun yusawu ala syakli fikrati zahri. Satu hiasan lah, satu hiasan yang dibuat dalam bentuk tulang belakang. Tak apalah, tu dari segi bahasa dia. Tak apa, kita tidak nak dari segi bahasa dia, kita nak istilah dia. Ataupun daripada ayat syair contohnya, ma yadullu alaihi, maknanya ma yadullu alal ajuz. Kat belakang tu lah, kat belakang sana tu. Wa huwa akhiru kalimatin minal fikrati awil bait, maknanya perkataan akhir. Okey, perkataan akhir dalam fikrah ataupun dalam syair apabila diketahui rawinya. Jadi kata ma yadullu tu fa'il kepada yuj'ala, maknanya naib fa'il lah sebenarnya. Ni saat ni, okey. An yuj'ala
ma yadullu ala al-ajuz qabla al-ajuz minal fikrati au minal baiti. Gitu. Pada iza urifar rawi muta'allaq dengan yadullu. Maknanya rawi itu adalah huruf yang dibina atasnya akhir-akhir bait ataupun akhir-akhir fikr, ayat biasa. Gitu. Huruf akhir lah. Huruf akhir. Huruf yang dibina akhir bait atau ayat biasa. Gitu. Jadi ia wajib berulang dalam kedua-duanya. Wajib berulang dalam kedua-duanya. Dia pun kata iza urifar rawi itu maknanya li'anna minal irsad, ada juga irsad ma la yu'rafu lahul ajuz li'adami ma'rifati hurufir rawi. Ada yang tidak diketahui. Gitu. Ada yang tidak diketahui akhirnya kerana tidak diketahui rawinya. Huruf rawi dia lah. Contohnya, وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Rasa macam ayat 9. Gitu. Maknanya, dan ketahuilah bahawa manusia pada mulanya tidak memeluk melainkan agama yang satu. Itu agama Allah. Maka nas, dulunya manusia, ummatan wahidah, satu umat yang satu. Maknanya pegang kepada agama Allah saja. Fakhtalafu, kemudian dengan sebab menurut hawa nafsu dan syaitan, mereka berselisihan pendapat. Walaulah kalimatun sabaqat min rabbika, kalaulah tidak kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu, maknanya untuk menangguhkan hukuman hingga hari kiamat. Laqudiya bainahum fima hum fi yaktalifun atau fima fihi yaktalifun. Tentulah telah diputuskan hukuman di antara mereka dengan segeranya di dunia ini mengenai apa yang mereka perselisihkan itu. Kalau tidak kerana Allah kata nak hukum di akhirat, tentunya akan dihukum di dunia ini lalu. Apa dia? Tentang perbalahan mereka. Okay. Jadi falau lam tu'raf anna harf ar-rawi huwa nun, la rubbama tawahhama anna al-ajuz fima hum fihi ikhtalafu atau fima ikhtalafu fihi. Gitu. Kalau tidak diketahui bahawasanya huruf rawi dia ialah nun, tentulah akan jadi keliru dengan fima hum fihi ikhtalafu. Tentu akan disalah anggap hujungnya begini. Gana? Fima hum fihi ikhtalafu. Tapi sini fima hum fihi yakhtalifun. Hum tu bukanlah, hum tak ada. Atau fima ikhtalafu fi, boleh juga. Laqudiya bainahum fima ikhtalafu fi. Sebabnya sini kan ikhtalafu ni, ikhtalafu. Kalau dalam Quran tu dia ada waqaf jawaz, ada jim kat sini. Mana dah? Sini. Ada jim kat sini. Maknanya boleh berhenti situ. Macam ni satu ayat. Okey. Kalau kita tidak tahu rawi dia yang sebenarnya adalah nun,
Ni kan ikhtalafu kan asalnya ikhtalafuna. Asalnya ada nun tapi dia buang nun dia tu. Tukar dengan alif. Gitu. Kalau kita tidak tahu tu mestilah kita akan pakai ikhtalafu juga. Tapi sebab kita tahu ikhtalafu tu asalnya ikhtalafuna, maka yakhtalifu tidak jadi yakhtalifu lah, jadi yakhtalifuna. Ikhtalafu juga ke? Tidak lagu tu. Irsad dalam contoh ayat biasanya ialah wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan juga syair ni. Okey. Jadi balik pada sana mula, dia royak kata irsad ni apa ni? Nasbur rakib, letak apa dia? Pengawas, penjaga, letak penunjuk. Liadullah alaihi au ala man ya'ti minhu, supaya orang yang lalu boleh dapat petunjuk. Okey. Sebagaimana diletakkan kotak minal apa ni? Man yanzurul qafilah li'arifu hal yaqawimunahum wa hal ma'ahum syai'un aula. Sebagaimana apa dia? Tukar potong kan ni? Tukar potong meletakkan orang yang tunggu siapa dia? Qafilah. Tunggu rombongan mari untuk mengoyak kepada mereka. Adakah mereka boleh bermalam di situ ataupun ada gapa-gapa ke tak ada gapa-gapa ke? Gitulah. Jadi munasabahnya di sini, makna istilah dia tu zahir lah. Isyarat lah makna dia. Isyarat. Di anama qabla al-ajuz, kerana yang sebelumnya menunjukkan kepada yang selepas daripada dia, ujung dia tu lah. Sebelumnya tunjuk kepada selepas dia. Papan tanda menunjukkan kepada apa yang ada di ujung tu. Contohnya papan tanda sini tunjuk sini menghala ke pasir putih. Ikut kat tu sapalah pasir putih. Contohnya. Karraqib alaihi lah, seperti penunjuk. Jadi maknanya ayu ja'ala wajah tasmiyahnya, apa nama irsad tu? Irsad. Ma yadullu 'alal ajuz irsad, kerana irsad dari segi bahasanya nasbur raqib fi tariq. Ma yadullu 'alal ajuz nasbun yadullu 'ala sifatihi wa khatmihi, menunjukkan kepada sifatnya. Menunjukkan sifatnya dan hujungnya. Adapun wajah tasmiyah tashim itu kerana yang sebelum daripada akhir itu menunjukkan kepada yang akhir, mazidun fil bait, sebagai tambahan dalam bait ataupun dalam fikrah untuk mencantikkan lagi dalalnya kepada maksud ujung dia itulah. Gitu. Tak apalah wajah tasmiyah dia gitu. Jadi serupa dengan garisan pada baju yang ditambah pada baju untuk mencantikkan baju pada asalnya, tapi jadi macam isyarat pula kepada bawah lain-lain tu lagu tu juga. Yang sebelum akhir serupa dengan yang akhir, bagaimana dua garisan lurus dalam bait dan juga dalam fikrah. Gitu. Seolah-olahnya dua garisan lurus dalam syair. Bimanzilatil bait, maknanya bimanzilatil baitil kamil minasyairi, serupa dengan hak penuh lah dalam syair tu. Menjaga rawi adalah wajib dalam kedua-duanya, berbeza dengan misra'. Illa annahu farqun bainahuma, cumanya ada beza antara dua-dua ni. Dari sudut baitnya dia satu bait. Fikrah la takunu fikratan biduni ukhra. Gitu. Satu fikrah hanya akan ada bila ada satu fikrah yang lain. Tapi satu bait boleh ada secara bersendirian. Contohnya bait yang manhuk atau kita kata yang mastur, yang dibuat satu-satunya, tinggal satu saja bait, boleh. Okey. Moga kita belajar arut tu jadi nampaklah sikit. Lepas tu yatba'ul asja', maknanya taba'atis saif wad dirham, maknanya amalathu.
Tabaat minatin jarratan, maknanya dia buat dengan tanah lah. Asja tu saja, jamak kepada saja. Kalam multazim fi akhirih harfun, maknanya ayat yang akhirnya mempunyai huruf yang sama. Itulah saja. Zawajir wa'zihi, maknanya zawajir min wa'zihi, bil umuril mani'ati, perkara-perkara yang terlarang kepada pendengar lah, supaya pendengar tidak buat benda yang tak sepatutnya dia buat. Tidak buat benda yang sepatutnya dia tidak buat. Okay. Jadi hali, dia kata hali jamak kepada huli, ataupun hilyun dengan kasrah lam, huli kepada itulah, huli boleh juga. Jadi dia jamak. Halyun tu maknanya hiasan-hiasan lah, hiasan-hiasan yang dibuat dalam bentuk tulai belakang, fikratiz zahri. Lepas tu alal ajus, maknanya ala madatihi wa surati, tunjuk kepada benda dan bentuk. Benda dan bentuk. Bendanya lagu mana, bentuknya lagu mana. Wal madah yadullu alaiha rawi, madah itu ditunjukkan oleh rawi. Bila diketahui rawi, maknanya diketahui sirah qafiyahnya daripada ayat dia, itulah ayat sebelum dia. Jadi tidaklah bermakna mengetahui rawi, iaitu nun dalam ayat, tidak menunjukkan kepada ajuz yakhtalifun saat itu, kerana boleh jadi mukhtalifun. Kalau musannif kata, kalau diketahui rawi dengan diketahui sirah qafiyahnya sekali, tentulah lebih tegar. Okay. Jadi maknanya tahu rawi dengan tahu sirah qafiyah dia sekali. Itulah makna dia. Bukan makna tahu nun saja. Kalau nun saja, kita kata yakhtalifun, boleh jadi takhtalifun, boleh jadi mukhtalifun. Tapi tidak nak lagu tu. Tak apalah. Itu ma la yu'rafu, hanya orang yang kira surah dia lah, dan madah dia bi'tibari mujarradi madati, dengan melihat pada madah saja. Kalau tidak, mesti dia kata ikhtalafu sana itu menunjukkan kepada madah ikhtilaf. Bukan ikhtalafu, tapi ikhtilaf. Jadi surah dia sekali lah. Madah ikhtilaf, surah ikhtalafu. Yang gitu. Ni surah, ni madah. Okay. Jadi dua-dua sekali. Tidak kata madah saja. Tak. Lepas tu contohnya, contoh ayat Quran dia mari ni. Mana qauluhu ta'ala? Kama fi qaulihi ta'ala ni. Dia kata, kalau diandaikan bahawasanya ayat ini kita tidak tahu rawinya, barulah sesuai. Kalau tidak, maka ayat ini telah diketahui huruf rawinya. Wa in kana zahirul kalam syar'i, walaupun zahir kata-kata pensyarahnya tidak lagu tu. Kalau lam tu'raf, kalau tidak, maknanya kalau diandaikan tidak diketahui. Kalau diandaikan tidak diketahui rawi yang sebenarnya ialah nun, maka begitulah. Lepas tu wa ma kana Allah kata yazlimuhum, mana dah, ma kana Allah liyazlimahum. Yazlimahum adalah irsad, tanda. Ia menunjukkan kepada madah ajuz adalah madah zalim, kezaliman. Madah kezaliman. Wa yu'ayinu kaunul madah minaz zulmi makhtumatan binunin ba'da wawin, apa ni? Mu'arraf apa? Ma'rifatul rawi. Ma'rifatul rawi yu'ayinu kaunul madati, maknanya kita tahu tentang rawi menjadikan madah ini dalam bentuk zalim berakhir dengan nun,
selepas daripada adanya waw. Gitu. Daripada ayat sebelumnya itulah. Gitu. Jadi yazlimahum. Jadi hum yazlimun. Gitu. Kita boleh agak lah. Kita boleh agak. Allah la yazlimahum. Hum yazlimun anfusahum. Gitu. Kita boleh agak. Bendanya benda berkait dengan zalim. Dan surahnya surah bentuk ada waw ada nun sebab mereka lah pula. Gitu. Lepas tu contoh lain pula. Allazina yatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jadi. Tu ayat hak lain lah. Ayat lain. Gitulah lebih kurangnya irsad. Lepas tu dia pun bagi contoh syair pula. Contoh syair kata Amar bin Ma'di Kari, iza lam tastati' syai'an fada'u, bila kamu tidak mampu buat sesuatu maka tinggalkanlah. Wajawizu ila ma tastati'u, dan berpalinglah ke arah benda yang kamu mampu buat. Okey. Iza lam tastati', kata iza lam tastati' adalah irsad, isyaratlah, tanda. Kerana dia menunjukkan bahawasanya hak lepas pada ni madah ajuz dia tu ialah madah istita'ah. Ni madah dia. Jadi mengetahui rawi menunjukkan bahawasanya madah yang akan ada lepas pada ni berakhir dengan ain yang sebelumnya ada ya. Tastati'u juga. Gitu. Jadi tastati'u lah tubiknya. Kat mana jadi gitu tu tidaklah serupa dengan kaedah dalam qafiyah waktu kita belajar arut tu. Dia lain sikit lah. Dia lain sikit. Maksudnya mengetahui rawinya lagu ni perkataan tastati'u asalnya dari tubik tastati'u jugalah. Tidak tubik yang lain. Gitu. Waktu sekat tu lah dulu rasanya untuk irsad. Jadi irsad ni dia lebih kurang gitulah. Lebih kurang gitu. Dalam Tariqul Wusul dia bagi contoh lebih kurang itu jugalah. Udkhulul jannata bima kuntum ta'lamun. Dan syair saat ni. Gitu. Jadi dari segi maknanya adalah kecantikannya kat mana? Kecantikannya yang sebelumnya menunjukkan kepada madah kepada dia yang selepasnya. Gitu. Itulah dari sudut kecantikannya kat tu sahaja. Dan juga kalau nak ada lagi pun surah dalam bentuk dia tu nampak lebih kurang sama. Gitu sajalah. Wallahu a'lam.